Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Okay, apa khabar semua? Lama sangat aku tak buat review pasal kit-kit yang aku dah sebelum ni buat kan. So hari ni aku nak ceritakan pasal satu kit yang seharusnya dan sewajarnya Bandai perlu keluarkan version 2.0 sebab dah lama sangat dah. Dah masuk 24 tahun guys kit ni, okay? Dia wujud daripada tahun 1991, muncul daripada CD OVA dia, kemudian dijadikan kit pada tahun 1997. Kita akan bincangkan pada hari ini dan kita akan review adalah GP01 Zephyrentes Master Grade, yang mana kit ni sangat-sangat aku suka. Dan apa yang bestnya kalau kita kumpul GP series ni, sebab dia semua normal release, tidak ada P Bandai, so korang berpeluang untuk collect ke semua version, melainkan Blossom yang memang Bandai tak keluarkan. Okay guys, so kat depan korang sekarang ni adalah koleksi aku GP01, GP01 FB, kemudian kat situ ada GP02, GP03 dan juga GP04 Garebera. Okey, seterusnya aku ada headbus GP04 Garebera, yang mana yang ni ada LED. Biasa aku cakap memang kat sini sangat-sangat best kalau korang collect sebab semuanya normal release dan tidak ada P Bandai. Kita buang masa, jom kita semak. Okey, depan kita sekarang ni adalah RX-78 GP01 yang mana mula-mula muncul dalam anime tahun 1991. 7 tahun kemudian barulah pihak Bandai mengeluarkan model kit ni dalam saiz Master Grade. Katakan kit ni dah level-level atuk jugalah sebab dia muncul tahun 1991 dan wujud dekat UC 0083 dalam Stardust Memory. Kalau dalam anime, kit ni dikeluarkan oleh pihak Anheim Electronics untuk Federation. Kemudian satu unit lagi GP02 yang bulky tu dirembat oleh Gato. Kat situ. Kalau nak cerita panjang korang tengok sendirilah macam mana cerita dia. Kalau cerita kat sini tak habis lah nak review kan. Salah satu sebab aku suka kit ni adalah sebab memang handsome weh, serius, walaupun dia tahun 1997 nya kan. Walaupun posing tak banyak mana lah kit ni sebab kit lama, tapi bagi aku siapa-siapa yang minat collect GP series macam aku, semua ada, memang sangat-sangat aku recommended. Satu-satunya series yang Bandai keluarkan tak ada P Bandai semua collection adalah GP series. Itu yang best tu. Designer dia adalah Hajime Katoki. Katoki punya design, kaki dia mesti nampak panjang, slim macam ni, dan badan dia nampak macam, dia tak berapa slim sangat, tetapi dia nampak macam handsome lah. Kalau tengok balik macam Atuk Verka pun, dia punya pinggang ramping sikit, kaki dia panjang sikit. Kalau korang tengok kit-kit Verka, kebanyakannya kaki dia panjang. Termasuk juga ini, walaupun dia tak ada yang Verka, tetapi kita boleh tengok lah design dia dari sudut cara dia tu memang nampak karakter-karakter yang Katoki tunjukkan lah. Kit ni antara Master Grade yang murah juga, tapi kalau korang nak cantik, korang terpaksa lah beli water slide decal untuk nampak lebih cantik. Water slide decal dekat Shopee dah ada dah macam ni. Asal saya memang tak ada dulu, memang dia bagi dry transfer biasa je. Dan juga warna dia pun aku rasa korang kena recolour balik untuk nampak lebih cantik, sebab warna dia agak macam suram sikit. Well known lah kit lama kan. Radom ni korang boleh cari dekat Shopee ataupun dekat kedai-kedai hobi, dia ada banyak saiz kalau korang beli. Dia akan ada saiz besar, saiz kecil dan saiz sederhana. So yang ni aku ambil saiz besar lah untuk letak kat belakang ni. Dan korang terpaksa tebuk kat sini untuk buat custom. Macam aku cakap tadi, GP series ni semuanya handsome, so tak rugi kalau korang nak collect. Okay, kita akan masuk pros and cons pasal kits ni, okay? So far kita tengok pasal pros dulu. Okay, kit ni harga dia sangat-sangat mampu milik sebab murah, boleh dapat RM100 pun boleh. Paling mahal pun aku tengok orang jual tak sampai 110. Sebab aku beli ni pun RM103 je harga dia. Kit ni pun simple. Dia punya armaments pun tak banyak. Bagi orang-orang beginner nak pasang MG, aku sangat-sangat galakkan untuk dapatkan kit ni. Kit ni juga dibekalkan dengan stiker dan juga dry transfer decal. So bagi aku tak ada masalah kalau korang yang tak reti nak guna auto slide decal, untuk gunakan apa yang diberikan oleh pihak Bandai sahaja. Bagi korang pengumpul-pengumpul UC yang lama, bagi aku sangat-sangat recommended kit ni sebab yalah harga dia mampu milik, kemudian dia simple je, and then kalau korang letak dekat atas kabinet ke ataupun korang kumpul letak satu baris, dia nampak sangat-sangat awesome. Okey, bahagian cons. Selalunya bahagian cons ni akan banyaklah orang kritik kan. Okey, tak apalah, kita tengok satu-satu, right? Masalah utama kit ni adalah kepala dia memang sangat-sangat longgar. Korang letak sini pun tekan pun dia memang senang tercabut. Kemudian di bahagian joint ni nampak macamnya agak loose, nampak tu. So kat di sini korang kena tekan sikit, lebih ketat, barulah dia melekat elok kat tangan ni. Kalau korang pasang dia punya shield ni, korang kena tekan sikit. Korang boleh guna teknik letak super glue lama-lama kat situ, kemudian bagi tebal sikit, and then korang masuk kat situ. Tangan dia tangan MG yang lama, yang mana tak ada pegging apa semua tu. Kalau kita letak macam ni, dia macam susah sikit nak melekat. So korang kena tekan kat sini.
Ataupun salah satu option lagi, korang boleh letak blue tag kat situ. Banyak part-part yang korang kena warnakan semula ataupun korang terpaksa buat minor detailing. Contohnya di bahagian ni korang tak dapat stiker hijau. Di bahagian bahu tu pun kita guna akrilik hijau sahaja. Akrilik kalau korang cari kat popular pun boleh, yang biasa-biasa pun boleh. Janji akrilik tu dia ada grade sikit lah, jangan murah sangat sebab nanti dia tak melekat macam tu. Okay, seamline dia memang sangat-sangat jelas guys. Zaman-zaman ni memang seamline dia memang terang gila lah. Okay, nampak tu. Kalau korang rajin, korang letak apa nama pati ataupun korang letak semen, korang kikis macam mana aku ajar macam nak buang seamline tu. So korang boleh apply kat sini. Kenapa aku tak buang seamline untuk kit ni? Okay, sebab kat sini part dia sandwich. Kalaulah aku bubuh siap-siap buang seamline ni, kena bubuh semen berbagai, nanti nak airbrush susah, nak kena masking berbagai. Sebab aku tak ada masa kan. So aku buat je lah kit ni macam ni, original, tak ada masalah. Okay, let's talk about armaments and equipments. Okay, first of all, kit ni dia ada core block system tau. Dekat dalam ni korang boleh buka. Okay, kat dalam ni dia ada core block kat sini. Okay, nak tengok dengan lebih jelas, aku tunjuk kat manual je lah, senang. So core block ni kita akan lipat, kita akan masukkan ke dalam dia punya chest ni. Kemudian kita ada beam rifle macam ni. Okay, yang ni kita letak decal dan transfer. Ada 2 unit beam saber yang mana kita boleh cabut dan kita boleh gayakan dekat kit ni. Seterusnya kita ada foldable shield, yang mana kalau kau tengok dalam anime, dia punya intro tu dia buat macam ni kan, shing. So yang ni memang sangat-sangat cool. Zaman ni pun dah kemas dalam punya shield. Di belakang shield ni korang akan dapati ada 2 unit impact system, yang mana korang boleh letak kat sini lah impact tu. So overall kit ni sangat-sangat simple. Bila kita dah buang dia punya armaments apa semua, termasuklah yang ni kalau kita boleh buang, sebab aku dah bubuh gam kat sini. So kalau boleh buang memang nampak sangat-sangat simple. Okay, let's talk about articulation. Kit ni articulation ni memang sangat-sangat terhad. Well known lah, kit 90-an ni memang dia agak terhad. Dia fokus on posing dan fokus on dia punya ialah steady macam ni je lebih kurang. Bab-bab macam articulation and gimmick tu agak sedikit kurang. So apa pun kita tengok macam mana keadaan dia. Baik, kit ni kepala dia agak sedikit longgar sebenarnya, korang nampak tu. Okey, kita dah letak macam ni pun dia sedikit longgar, dan kalau korang putarkan lebih-lebih dia akan tercabut. Nampak tak? Kalau pusing lebih-lebih kan, dia akan boleh tercabut. Sebab dia punya polycap zaman ni taklah semaju sekarang. Di bahagian bahu dia korang boleh gerakkan macam ni untuk lebih articulate, dan korang juga boleh putarkan bahu dia ni sebanyak 360 darjah. Alright. Di bahagian lengan ni juga korang boleh putarkan 360 darjah, dan di sini kita tengok dia ada double joint system. Kebanyakan kit K90s ni dia punya special dia adalah double joint. So dia boleh rapat sampai macam tu. Cuma di bahagian belakang dia tak boleh lipat sangat lah. So normally macam manusia jugalah. Sini tangan dia menggunakan sistem tangan MG yang lama, yang mana trigger finger dia tak banyak. Dia ada 3 ni, kemudian yang ni. Alright. Dan juga dia tak semua tangan dia tu boleh bergerak. Dan juga kalau tengok kat sini, tangan dia tak ada pack macam yang baru. So kalau pegang senjata kadang-kadang tu memang agak sedikit longgar. Di bahagian torso pula, kit dia agak sedikit terhad untuk pergerakan dia, sebab dia tak ada ball macam yang baru. Okay, kalau kita tengok macam ni, dia tak boleh nak kiri ke kanan. Dia hanya sekadar boleh putarkan sedikit sahaja, disebabkan backpack ni kacau untuk putar. Di bahagian side skirt ni boleh digerakkan macam ni, tapi tak boleh nak gerak atas sangat sebab dia ganggu dengan bahagian merah ni kan. Di bahagian kaki ni pula dia tak boleh putarkan macam tu, dia hanya ada sekadar macam tu sahaja. Dia cuma ada ball macam tu sahaja. Sebab MG terbaru ni dia ada potong di kawasan ni, so kita boleh putarkan macam tu. So yang ni dia boleh putarkan macam tu je sebab dia ada ball kat situ. Front skirt juga boleh digerakkan depan macam ni untuk memudahkan kaki dia untuk bergerak di hadapan, dan juga kemampuan kaki dia sebenarnya boleh sampai ke belakang, tetapi disebabkan ada benda ni dia terganggu sikit lah. Di sudut lutut pula, lutut dia bila kita gerakkan macam ni, so mekanisme kat sini akan berlaku juga, nampak tak? Right. So kalau korang nak lebihkan posing, korang kena gerakkan sikit yang ni macam tu, so dia akan nampak lebih cool, dan juga memudahkan korang untuk buat extreme posing. Di bahagian feet area pula, kaki dia hanya boleh buat macam tu. Yang paling best sekali dia ada gimmick macam tu. Aku suka tengok kalau ada gimmick-gimmick macam ni. Kalau korang rajin, korang warnakan dia dengan warna chrome, memang nampak lagi gempak lah. Dan apa yang best, walaupun 90s punya kit, dia boleh buat macam tu. So kalau korang nak buat posing yang macam dia tengah duduk pijak ke ataupun tengah berlari, memang sangat-sangat sesuai. Okay, kita cuba gayakan macam mana dalam kotak HG. Kan ada dia tengah berlari kan, scene tengah berlari yang waktu dekat Albion tu. So kita try, adakah mampu kit ni untuk stable kita posing macam tu. Tangan atas sikit, dia tengah berlari kan. Ya, jadi pun. Jujur lah aku cakap, nak buat posing pun kit ni memang korang kena sabar banyak lah, sebab dia senang sangat tercabut dan longgar. Well known lah kit 90-an ni dia senang. Kalau kita nak posing pun dia banyak hal sikit lah. Macam ni pun kita nak betul-betul kaki ni pun susah.
Tapi tak apalah, bagi aku ni pun dah sangat cantik dah kalau macam ni kan. Kalau korang nampakkan kit ni lebih cantik, nak tak nak korang kena warnakan dan korang kena buat teknik pre-shade macam ni. Shade tu macam mana pula? Okey, kita tengok dekat-dekat kat situ. Korang nampak tak macam ada bayang-bayang kat situ? Korang nampak tak dekat kaki tu ada warna hitam-hitam tu? Nampak kan? Dekat radom belakang tu pun nampak kan? So itulah nama dia pre-shade. So pre-shade teknik tu aku ajar korang bila dah cukup 1001 subscriber. Okay? So stay tune dan share ramai-ramai. Baru aku akan ajar. Yeah. Okay, so itu saja perkongsian untuk kali ini. So korang apa aku berkongsi atau aku share hari ni bermanfaat untuk korang untuk pilih master grade mana yang korang nak pasang lepas ni, ataupun sekurang-kurangnya aku dapat racun korang lah untuk cari, okay? Walaupun kit ni dah lama tapi bagi aku sangat-sangat puas hati dan aku harap sangat semua kawan-kawan kita yang kat luar sana mengharapkan Bandai mengeluarkan version 2.0. Kalau tak 2.0 pun version berkau pun jadilah. Kan sebab kita nak tengok ada yang baru, yang best kita pasang, yang lebih fresh. Okay, sebarang cadangan ataupun idea yang bernas sila komen di bawah. So jumpa lagi untuk next video. Aku Ryan Wancong. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Lekaslah lekas, semanjaku sayang, minumlah susu Cap Junjung.